Sistem pendidikan kita perlu menanamkan kematangan di kalangan pelajar di sekolah sebelum pendidikan seks ini dilaksanakan. Hal ini penting bagi mengelakkan perkara yang diwujudkan untuk tujuan baik disalahertikan dan mendapat penerimaan yang negatif di kalangan pelajar. Kematangan juga perlu diterapkan terlebih dahulu di kalangan tenaga pengajar supaya proses pengajaran dapat dijalankan dengan baik. Pendidikan seks perlu diadakan di sekolah, tetapi perlu disertakan sekali pembelajaran agama dan kaunseling berhubung perkara itu. Hal ini adalah bagi memastikan gejala anak luar nikah dapat dikurangkan dan lebih banyak kebaikan dapat diperolehi dengan melaksanakan pendidikan seks ini. Apa-apa pun, kita hanya menjalankan kewajipan dan tanggungjawab ke arah kebaikan, tetapi terpulang kepada pelajar dan ibu bapa untuk melaksanakannya. Okey, terima kasih Arizman dan juga di Haizat Muhammadin atas pandangan melalui Facebook Wartawan. Saya nak baca satu lagi pandangan di Facebook ni. Abang Farid bin Junadi mengatakan lebih advance, tak ajar pun depa dah tahu dah. Tak ajar lagi baiklah. Takut dia orang salah fahamkan. Tapi cikgu pun okey ke? Perlu bersedia. Sat lagi cikgu pula yang segan dan tidak bersedia untuk mengajar budak-budak itu. Okey, satu pandangan menarik juga. Persediaan cikgu pun penting juga, kita dah bincang tadi. Tetapi kalau ada yang terlebih hebat pula, terlampau pula menerangkan daripada mula sampai ke hujung tu, ataupun terlampau malu pun susah juga untuk berhadapan dengan anak-anak yang kreatif, yang inovatif dan juga interaksinya pelbagai di dalam kelas. Dia selalunya guru ni telah diberikan latihan yang secukupnya selama 4 tahun. Kalau tak 3 tahun pun 4 tahun. Dan dalam 4 tahun menjalani latihan ini, salah satunya ialah menerapkan psikologi pendidikan, iaitu bagaimana berhubungan dengan anak-anak dalam subjek apa, dalam tajuk apa sekalipun. Jadi kadang-kadang cikgu ni tidak boleh terlalu ekstrim, dan tidak boleh terlalu ekstrim maksudnya jangan terlalu malu sangat ataupun jangan terlalu berlebih sangat. Nanti terlalu berlebih sangat orang kata syok sendiri pula. Kalau terlalu pemalu sangat, apa pun tak jadi. Dan silap hari bulan anak murid dia sendiri yang mengajar. Cikgu salah cikgu. Susah tu. Jadi dilema guru-guru ni. Jadi ini dilema guru-guru. Tapi pada saya, bila seseorang itu sudah sanggup mengambil tanggungjawab sebagai seorang guru, dia sepatutnya dah tahu macam mana nak buat. Kerana kanak-kanak kita dahulu, saya kata kanak dahululah. Saya pun terdedah dengan ilmu ni lambat sikit. Sekarang agak berbeza. Kalau kanak-kanak dahulu mungkin 19 tahun baru tahu hubungan seks. Kalau kanak-kanak sekarang hari ini darjah 1, darjah 2, darjah 3 dia orang dah tahu. Kerana apa? Kerana mempelajari semua perkara ini daripada permainan video. Permainan orang kata apa, game porno dekat website. Sebab kita type aja Google, YouTube ke apa, semua keluar. Jadi ini yang membezakan kanak-kanak dahulu dan sekarang. Dan begitu jugalah sepatutnya guru sekarang patutnya orang kata pikul peranan yang lebih baik lagi. Orang kata sebab makin lama dunia kita makin mencabar. Doktor, bagaimana kita boleh dapat menjelaskan bahawa pendidikan seksualiti ini suatu yang lebih positif, kerana kita akan bercerita tentang bagaimana hubungan kelamin, bagaimana perancangan keluarga, bagaimana untuk mengelakkan penyakit-penyakit STD misalnya. Jadi itu yang menjadi punca mengapa pendidikan seks ini diajar di sekolah, bukan semata-mata untuk kita kata jangan buat seks, jangan menikah, mengadakan hubungan kelamin sebelum menikah dan sebagainya. Dia sebenarnya seperti yang kita dah bincang awal tadi, apa yang ada dalam pendidikan seks di Malaysia ni, kurikulumnya sudah dibuat kajian begitu rapi sehingga kan dia berdasarkan kepada perkembangan manusia itu sendiri. Dan dalam aspek perkembangan manusia, anak-anak ini, murid-murid ini akan didedahkan kepada bahagian anggota tubuh badan, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bila datang akhir balik, apa maksudnya datang haid, apa maksudnya mimpi keluar air mani, dan apabila ini berlaku, apa maksudnya, adakah boleh orang kata berdua-duaan dan sebagainya. Dan ditekankan juga orang kata diselitkan juga akhlak dan moral. Itu ada dalam pendidikan seks. Kalau kita tengok daripada aspek dan agama subjek, itu sendiri, agama itu akhlak dan moral agama. Kalau kita tengok dalam biologi, dia semata-mata fakta. Tetapi bila ada pendidikan seks, dia lebih kepada menerangkan orang kata unsur-unsur kesihatan, unsur-unsur keselamatan daripada isu seks itu sendiri. Sebab kita tidak boleh lari daripada isu ini, kerana isu ini sebahagian daripada kehendak naluri kita, fitrah kita sebagai manusia. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Mariani Muhammad Noor, Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling daripada Fakulti Pendidikan Sri Malaya, atas berkongsi pengalaman dan juga ilmu tentang pendidikan seks di sekolah.
itu sahaja masa yang kita ada. Jadi peranan semua pihak dalam isu ini perlu memainkan peranan yang hebat, yang baik, seperti ibu bapa, pihak sekolah, pihak media, pihak anggota masyarakat yang lain juga perlu memastikan bahawa akhirnya masing-masing dapat membendung sesuatu yang negatif kepada yang positif. Jadi untuk itu sekian, jangan lupa malam esok kita nak bincang tentang sempena hari bila yang disambut pada 15 Mei. Kita nak cerita pasal memperkasa belia. Apakah itu memperkasa belia? Jadi tonton You Wartawan pada malam esok. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih.